Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Dengan bahasa Mandarin yang kepujian, 唯有你在我生命中，你赐给了我新的生命，你的宝血洗净我，恢复我心深处，我要永远宣扬你作为。你赐给了我新的盼望，你奇妙能力医治了我，我愿意献上我的灵，单单归于你，因耶稣你是我的一切。因你的十架我活着，因你的十架我得胜，因你大能掌权释放，你奇妙作为在我生命中，因你的十架我活着，因你的十架我得胜，因你大能掌权释放，你奇妙作为运行在我的生命中。Saudara-saudara muda untuk makin berdiri, katakan kata salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, kata salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup mujizat-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sekali lagi, karena salib-Mu, oh, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu, karena
Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Amin ya Tuhan, biarlah pujian ini dari iman kami, bahwa Engkau sanggup melakukan mujizat itu dalam hidup kami, dalam setiap pergumulan, permasalahan yang kami hadapi. Amin. Pada saat pagi hari ini, kami datang untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami. Ampuni dosa kesalahan kami Tuhan, agar kami layak mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan hamba-Mu yang di depan, biar Tuhan memberkati kami, biar Tuhan memakai kami dan mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus, hingga kebenaran firman-Mu boleh menjadi berkat bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amin. Salam, silakan duduk Bapak Ibu. 平安，大家请坐。 Mari kita membuka Alkitab kita. 我们一起来打开我们的圣经， Kejadian pasal yang ke-39. 在创世纪第39章。 Kejadian pasal yang ke-39. 创世纪39章 ayat 1 sampai yang ke-23. 第1到23节。 Kita akan membacakan firman Tuhan ini secara bergantian. 我们用起立的方式来读。 Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu dan saudara-saudari ayat yang kedua sampai seterusnya. 我读单数，弟兄姐妹们读双数。 Dengan perikop di atas, Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?
Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari sisi rumah itu, seorang pun tidak ada di rumah. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku. Lalu ia lari keluar. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar, katanya. Hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari, itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, begini begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Maka bangkitlah amarahnya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Amin. Amin. Salam Bapak Ibu. 弟兄姐妹们平安。 Kita mau belajar dari kehidupan Yusuf. 我们今天要从约瑟身上学习。 Bapak Ibu, untuk memperoleh suatu keberhasilan itu tentu melalui banyak proses. 当我们要得到这些成功的时候，我们是有很多的过程。 Kalau kita melihat cerita Yusuf ini, 当我们看约瑟的故事的时候， sangat sedih sekali apa yang dia alami. 真的很可悲，他所面对的 Rintangan, tantangan yang harus dia hadapi ketika dia mendapatkan suatu misi yang dari Tuhan melalui mimpi. 他所面对的一切就是困苦的、困难的事情，都是从耶稣带给他的，不是上帝带给他的一个梦。 Di mana Yusuf ketika dia menceritakan mimpi-mimpinya itu kepada saudara-saudaranya atau abang-abangnya. 当约瑟把这个梦告诉他的弟兄们的时候， Bahwa saudara-saudaranya atau abang-abangnya itu akan menyembah kepada dia. 对不起，当他告诉他的哥哥们他这件事的时候，在他梦里见到的时候，他就告诉了他哥哥们， Dan di 就说 sini 哥哥们要敬拜他。 Dan disinilah ketika abang-abangnya mendengar bahwa Yusuf akan menjadi seorang pemimpin melalui mimpinya, abang-abangnya sangat membenci dia. 然后当他的哥哥们听了约瑟说，在他的梦里，这个哥哥他会成为一个领袖，然后他的哥哥们会来到他的面前，他们的哥哥都是很生气。 Masakan Yusuf yang masih muda mau memimpin mereka? 哪可能这个那么年轻的约瑟要来带领我们？ Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， jadi tantangan yang harus Yusuf hadapi untuk mencapai suatu keberhasilan, suatu visi yang Tuhan berikan kepadanya. Yang pertama, tantangan yang harus dia lalui melalui keluarganya sendiri. 所以约瑟要去面对了这些困难，第一是从他的家人。 Keluarga Yusuf atau abang-abang Yusuf itu sudah tidak suka terhadap Yusuf. 约瑟的哥哥们已经不喜欢这个约瑟了。
Abang-abang Yusuf sangat membenci Yusuf. Bahkan Yusuf, kenapa? Yang pertama, Yusuf ketika dia sangat dikasihi oleh ayahnya sendiri. 他们的哥哥很记恨约瑟，为什么呢？因为约瑟从小他已经被他的父亲宠了。 Beda dengan mereka ya. Yusuf betul-betul dikasihi oleh ayahnya Yakub. 和这些不一样，因为约瑟从小都已经被他的父亲疼爱了。 Karena Yusuf anak yang paling muda. 因为约瑟是最小的， di usia ayahnya yang sudah tua. 在他父亲已经老去了，这个约瑟还是很年轻的。 Jadi Yusuf betul-betul disayangi, dikasihi oleh ayahnya Yakub. 所以雅各真的很疼爱这个约瑟。 Dan mulai dari situlah kecemburuan saudara-saudaranya ini terhadap Yusuf. 从这里就看见了，就在他的哥哥们有一个企图心， Sehingga mereka membenci Yusuf. 所以他们就很记恨约瑟。 Dan lagi ketika Yusuf menceritakan suatu mimpi, bukan hanya sekali, tapi kedua kali mimpinya yang dia ceritakan. 然后当约瑟把他所做梦的告诉了他的哥哥们，就是2次告诉了他的哥哥们的时候， Bahkan ayahnya sendiri Yakub menegur Yusuf ketika dia menceritakan mimpi. Masakan kami harus menyembah kepada 然后 engkau? 雅各他也听见了，他也是提醒了约瑟说，难道我们会敬拜你吗？会来到你的面前吗？ Disinilah saudara-saudara Yusuf membuat suatu mufakat untuk membunuh dia. 在这里，他的哥哥们就是做了一个决定，就是要杀了这个约瑟，杀害约瑟。 Mereka sudah merencanakan sesuatu hal 他 yang 们已 jahat 经做了一个计划，要杀害这个约瑟， terhadap adiknya sendiri. 就是杀害他自己的亲生弟弟。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， ketika Yusuf disuruh ayahnya melihat abang-abangnya, 当约瑟的父亲叫约瑟去看他的哥哥们的时候， dan dari jauh 从远方 abang-abangnya melihat Yusuf, itu si tukang mimpi itu, kita harus membunuh dia. 约瑟的哥哥们就在远方已经看见了约瑟，他就说那个是做梦人，我们要杀害他。 Abang-abangnya sudah merencanakan bahwa Yusuf harus dibunuh. 约瑟的哥哥们已经计划了，就是计划要杀害这个约瑟，约瑟应该要死的。 Tetapi abangnya si Ruben, 但是这个鲁本呢， dia masih memiliki hati, nggak mau membunuh 他 adiknya. 还有一个良心，他说不要杀害他的弟弟， Dia berusaha, 他是就尽力， dia berkata jangan apa-apakan dia. Lebih baik dia dimasukkan aja ke dalam sumur yang kosong ini. 他对这些哥哥们说不要杀了他，把他丢在这个井里就好了，在井里就好了。 Dengan tujuan untuk melepas adiknya ini dan membawa kembali kepada ayahnya. 他的目的就是不要杀害他的弟弟，就是有时候他可以把他的弟弟还回他的父亲里。 Dan Yusuf diambil jubahnya 然后约瑟的衣裳就被拿去， dan disembelihlah peliharaan mereka, kambing domba mereka, terus dikasih ke jubah Yusuf dan dibawa ke ayahnya, bahwa dikatakan Yusuf telah diterkam oleh binatang buas. 他们就做一个计划，就是把约瑟的衣裳拿出来，然后杀了一些牲畜，就是把他那个牲畜的血滴在约瑟的衣裳，然后告诉他的父亲，约瑟已经被这些牲畜给吃掉了， Dan Yusuf sudah dikatakan sudah mati. 约瑟已经死了。 Ayahnya sangat menderita 他的 mendengar 父 kabar 亲 seperti itu. 他的父亲很伤心，就在那边哭泣。 Tetapi timbul dari mereka sendiri bahwa tidak ada untungnya membunuh saudara mereka sendiri. Akhirnya mereka melihat seorang Ismail yang lewat dan mereka mau mengangkat dan menjual 但是 Yusuf. 他们又在想，没有什么好处，我杀死我的亲弟弟都没有得到什么益处，什么好处。然后刚好经过了一个伊斯玛利的人经过了，他们就想了，把这个约瑟卖掉就好。 Dan akhirnya penderitaan yang kedua yang Yusuf alami,
dia dijual dan menjadi seorang budak. 然后第二个的那个痛苦的过程，就是他被卖弃了，约瑟被卖弃给那个以斯玛利的人。 Dia dibawa oleh orang Ismail menuju tanah Mesir. 他就是被这些以斯玛利带去进入埃及。 Dan tentunya orang Ismail ini membeli Yusuf dengan mendapat suatu keuntungan ketika dia menjual Yusuf ke Potifar. 当然了，这些以斯玛利人他得到好处，当把这个约瑟卖去给波提乏的时候， Dan akhirnya Yusuf tiba ke tangan Potifar. Di 然后 situ Yusuf juga tetap menjadi seorang pembantu. 然后约瑟就被卖去到波提乏的手上，然后手中，然后他也是成为一个奴仆。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Yusuf ketika dijual oleh abang-abangnya, dia berumur 17 tahun. Masih 约 muda 瑟 sekali. 当他被卖的时候是17岁，还很小，还很年轻， Sangat muda sekali. 太年轻了， Belum ada pengalaman. 他没有什么经验， Dan dia harus hidup jauh dari orang 然 tuanya. 后他还要生活远离他的父亲， Dan dia harus mengalami suatu kepahitan yang harus dia hadapi. 然后他也是要面对了这些困苦， Dan dia harus melakukan suatu pekerjaan yang tidak pernah dia lakukan. 他也是要干活，去干那些他还没有曾经做过的事。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam 亲爱 Tuhan. 的弟兄姐妹们， Untuk mencapai suatu keberhasilan itu sangat luar biasa Yang yang detail dihadapi juga. oleh Yusuf. 当我们要得到这些成功的时候，是有很大的、很多的过程，我们要去面对的， Tidak gampang 不简单。 mengerjakan sesuatu hal yang belum pernah dia lakukan. 要去做一些他曾经还没做过的事，不简单，不容 Tetapi 易 di。situ dikatakan Tuhan menyertai Yusuf, maka apapun yang dikerjakan selalu 但 berhasil. 是这里说呢，上帝与约瑟同在，他所做的，上帝都与他同在。 Tantangan yang keempat yang Yusuf hadapi, 然后第四点，约瑟所面对的， dia dipitnah oleh istri tuannya sendiri. Dia dipitnah oleh istri tuannya atau istri Potifar. 下次啊，找一下这一点。哦，他被这个诽谤了，被波提乏诽谤。 Yusuf dipitnah. Padahal Yusuf tidak pernah melakukan, mau tidur, mau memperkosa, mau mempermainkan istri tuannya. 其实约瑟他是没有这个的坏的想法，要和这个波提乏和他的主人的妻子同情。 Tetapi Yusuf harus menghadapi suatu hukuman. Walaupun dia dipitnah, dia tetap menerima apa yang dia hadapi. 虽然约瑟被诽谤，但是他却接受他所要面对的这些事情。 Mungkin bagi seorang hamba, seorang budak, 可能对我们这些，可能对那些奴仆人， pasti tidak dapat membela diri ya. 当然他们不能保护自己。 Yusuf tidak dapat membela diri, apalagi dia seorang asing. Seorang dari orang asing. 这个约瑟他不能保护自己，更何况他是外邦人。 Dan melalui cerita, istrinya ini Potifar sangat marah. 然后经过这个，我们看这个故事的这个波提乏，他是很生气的。 Dan Yusuf akhirnya dipenjara. 然后约瑟就被进监里。 Sempit lagi kehidupan Yusuf yang seharusnya dia bisa menikmati ketika dia bekerja di rumah Potifar dan Potifar memberikan suatu kuasa kepadanya dan Potifar tidak perlu bekerja dan ketika dia mendapatkan suatu fitnah dia harus mendapat suatu kurungan. 约瑟他的这个已经变得，他的圈里已经变得越来越小了。第一次他是被波提乏看好的时候，他就是看顾了这些他的波提乏的家务。然后当他被诽谤的时候，他就是被这个波提乏的妻子
对不起，被波提法被进了监牢里，变成了他的圈里变成了越来越小。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Dan kalau kita melihat 如果我们看 Yusuf lebih lama hidup di dalam penjara. 约瑟在监里活得更久， Kita nggak tahu mungkin dia di dalam penjara itu umur 18 tahun atau masih umur 17 tahun. 我们不晓得约瑟在监里他是17岁或者18岁。 Dan yang penting Yusuf keluar dari rumah orang tuanya di umur 17 tahun dan ketika dia menjadi seorang pemimpin yang dipakai oleh Tuhan pada umur 30 tahun. Selama 13 tahun. 但是最真实的是，他17岁已经被卖去给波提法，然后30岁他就成为一个领袖了，就是13年的在这个监里，很长的时间。 Selama 13 tahun Yusuf mengikuti proses yang Tuhan berikan kepada dia. 13年长的时间，他就是跟随顺服上帝所他去做的事。 Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan Yusuf. Tuhan selalu menyertai Yusuf. 但是上帝从来没撇下过约瑟，上帝永远与约瑟同在。 Kita melihat mengapa Tuhan selalu menyertai Yusuf. Yang pertama karena iman Yusuf kepada Tuhan. 我们看为什么上帝永远和约瑟同在吗？第一点就是因为约瑟的信心。 Yusuf memiliki iman yang kokoh kepada Tuhan, keyakinan ayahnya. Mulai dari nenek moyangnya, Yusuf menaruh kepercayaan. Dan ketika dia mendapat suatu mimpi, dia meyakini itu akan terjadi. 因为约瑟的信心，他相信他的祖宗、他的父亲，他们都相信上帝，所以当他做了这个梦的时候，他就完全的相信上帝会看顾、会实现在他的身上。 Walaupun melalui suatu proses yang panjang selama 13 tahun dia lalui dengan penuh penderitaan, kesengsaraan yang dia hadapi. 虽然要经历过这些不好的事情，在这个很长的时间，这是13年的过程。 Tetapi Yusuf tidak pernah meninggalkan imannya, menyalahkan Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan, mengapa ini harus terjadi kepadaku? 但是约瑟从来没有埋怨过上帝，他都没有对上帝说过为什么这些会发生在我的身上。 Yusuf tidak pernah putus asa, Yusuf tidak pernah goyah. 约瑟从来没有放弃过，他从来没有摇动过。 Dan dia selalu memiliki suatu pengharapan bahwa suatu saat Tuhan akan memberkati. Tuhan akan menolong dia. Tuhan akan memakai dia seperti mimpi yang dia 因为他相信在上帝里面，他有这个盼望，他有这个他相信上帝会帮助他，会救他。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam 亲爱 Tuhan. 的弟兄姐妹们， Kalau kita melihat, 如果我们看， kalau dalam kehidupan kita, 当在我们的生活里， kemungkinan ketika kita menghadapi suatu masalah, 可能当我们面对某些事情， tantangan yang tidak pernah berhenti, 我们就是这些困苦不停的来临的时候， kita bisa saja menyalahkan Tuhan 可 dan 能我们就会埋怨、责怪我们的上帝， meninggalkan Tuhan, 离开了上帝， meninggalkan iman kita, 离开了我们的信心， dan kita bisa menyalahkan Tuhan. 我们就会责怪了我们的上帝。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， Tuhan mempunyai rencana yang indah terhadap Yusuf, 上帝有美好的计划在约瑟身上， tetapi sedikit pun Yusuf tidak pernah goyah dan imannya tetap tertuju kepada Tuhan. 但是约瑟的信心从来没摇动过，他就是完全的相信上帝的旨意。 Kalau kita melihat Yusuf itu di ayat ini, kenapa saya mengatakan imannya itu kuat kepada 为什 Tuhan? 么我会说约瑟的信心很坚固呢？ Di sini dikatakan, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Ketika istri Potifar merayu Yusuf, Yusuf berkata, bagaimanakah mungkin aku melakukan hal ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Di ayat itu Pak, ayat 9, bagian C. 因为在这个39章第9节这里说，
我怎能做这大恶的罪神呢？得罪神呢？ Jadi Yusuf memiliki keteguhan iman yang luar biasa kepada Tuhan. 所以约瑟有这样坚固的信心，以神对神。 Dan kita yakin bahwa ayahnya, 我们也相信他的父亲 si Yakub pasti mengajari anak-anaknya tentang Allah yang hidup, Allah yang sudah memberkati hidup mereka, mulai dari nenek moyang mereka Abraham, Ishak, 雅各 bahkan 已经 Yakub. 教导了他的孩子们，就是关于他活的上帝，从他的祖宗亚伯拉罕、以撒这些。 Bagaimana perbuatan Allah terhadap mereka, dan mereka pasti ayahnya si Yakub menceritakan itu kepada anak-anak. 他的父亲雅各一定已经告诉了这些孩子们，神怎样来祝福这个家庭的。 Dan disitulah kita melihat bagaimana iman seorang Yusuf. 就从这里我们就可以看见约瑟的信心是如何。 Dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. 他从来没责怪过神， Dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. 他从来没离开过神。 Dan dia mau mengikuti apa yang Tuhan inginkan. 然后他要顺服神所吩咐他去做的。 Yang kedua, 第二， mengapa Yusuf selalu berhasil? 为什么约瑟是很成功呢？ Dia mau menerima kehendak Tuhan walaupun melalui proses. 他要接受神的旨意，虽然要经过很多的过程。 Tadi saya sudah katakan, Yusuf menerima kehendak Tuhan melalui proses yang panjang selama 13 tahun. 刚才我已经说过了，约瑟他愿意Yusuf mau menerima proses walaupun panjang selama 13 tahun. OK， 约瑟他愿意接受神的旨意，虽然他要经过这些13年的过程， Tetapi Yusuf terus melakukan. 但是约瑟是不停的去做， Yusuf menerima itu dengan penuh ikhlas. 他就接受这些是乐意去接受的。 Yusuf 愿意去接受。 menjalani proses itu walaupun sangat-sangat menyakitkan. 约瑟是接受这些的过程，虽然是很痛苦的一个过程， Dia tidak pernah putus asa, 他从来没有放弃过， tetapi dia selalu bertanggung jawab 但是他要负责任， dalam sesuatu hal yang dipercayakan kepadanya. 就是神相信他去做的，他就是有这个责任去做神所相信他去做的事。 Mungkinkah kita bisa meninggalkan Tuhan ketika kita menghadapi suatu proses yang panjang? 有可能吗？我们离开我们的神，当我们也经历了这些很多的过程13 tahun loh Bapak Ibu. ，13年，想一下， Itu bukan yang singkat. 这不是很短的一个时间。 Kalau mungkin sebulan 2 bulan oke lah. 如果1个月、2个月，可能是还可以， Taruhlah paling lama setahun. 我们就放最多是1年吧。 Tetapi ini 13 tahun dia tidak bisa berkomunikasi, dia tidak bisa melihat keluarganya, tidak bisa melihat ayahnya, tidak bisa melihat ibunya. 但是这个是13年哦，他不能看外面的事情，然后他也不能见他的父亲。 Bahkan di usia mudanya dia harus rela meninggalkan keluarganya dengan paksa. 然后在他很年轻的时候，17岁的时候，他要离开了他的家， Karena ulah abang-abangnya 因 sendiri. 为他的哥哥们的这个计划， Bukan hanya itu, dan dia harus rela mendekam di dalam 也 penjara. 不只单单这些事情而已，他要被丢在监里。 Proses itu Yusuf Jika lalui kuat, dengan penuh ikhlas. 这个过程，约瑟就是乐意去接受。 Bapak Ibu yang sangat kekasih dalam 亲爱的弟 Tuhan. 兄姐妹们， Yang ketiga, 第三， Yusuf bertanggung jawab. 约瑟是一个有责任的一个人。 Kalau kita melihat ketika Potifar memberi suatu tanggung jawab Nah, pekerjaan kan. kepada Yusuf, 那我们看波提法，就是相信这个约瑟把一切的家务交给了约瑟的时候， Yusuf tidak pernah lalai di dalam pekerjaan, tugas. 约瑟从来没有懒惰去做波提法所吩咐他去做的事。
Yusuf mengerjakan pekerjaannya penuh dengan tanggung jawab. 约瑟去做这些事情，就是用他的责任，有这个责任感去做这些事情。 Yusuf mengerjakan pekerjaannya dengan tulus. 他去做这些事情是乐意去做的。 Dan Yusuf tidak pernah mau mengambil kesempatan dalam kesempitan, kata orang. 他也不要去得到那些什么好处、什么益处，没有想那么多。 Tentunya Potifar ini pasti memiliki rumah yang besar ya Bapak Ibu. 当然，我们想一下，波提法他应该是有这个房子是很大了， Karena di situ dikatakan semua yang ada di dalam rumah ini, 因为这里说所有的家务， seisi rumahnya kecuali istrinya yang tidak diserahkan oleh Potifar. 就是这里说了，一切所有的家务都交给在约瑟手中，除了他的妻子，除了波提法的妻子。 Dan Yusuf bisa melakukan pekerjaannya itu. 然后约瑟他也是，他能去做，波提法所吩咐他去做的这个家务。 Yusuf bukan hanya bertanggung jawab kepada Potifar, tetapi dia juga bertanggung jawab kepada Tuhan. 他也不只单单有这个责任，对于波提法，他对神也是有这个责任。 Kalau dia melakukan dosa, berarti dia sudah berdosa terhadap Allah. 如果他做了，他犯了罪，他就是犯了，他也就犯了罪了。 Ketika Yusuf melakukan pekerjaan yang penuh dengan tanggung jawab, maka dikatakan bahwa Yusuf mendapatkan kasih dari tuannya. 当约瑟他就是有这个责任去做他的这个主人的家务的时候，这里写着他的主人就很疼爱这个约瑟。 Dan lebih luar biasa lagi, melalui seorang hamba Tuhan rumah itu diberkati. 然后还有一件更特别的事情，就是这个主人家就是被上帝祝福，因为这个约瑟。 Melalui Yusuf, rumah Potifar diberkati oleh Tuhan. 就是因为约瑟波提法的家被神祝福。 Yusuf bukan hanya bertanggung jawab, tetapi Yusuf sebagai alat untuk memberkati rumah Potifar. 约瑟不只单单是有这个责任感而已，但是他也成为了祝福的管道，在这个家里。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， ini bisa juga seperti ketika kita di dalam pekerjaan kita. 这个也可以在我们的工作上， Tuhan mau menempatkan kita 上帝要把我们放在某个职位， di dalam suatu tugas dan kita harus penuh dengan tanggung jawab melakukan itu agar kita bisa menjadi berkat. 他就是把这个有一个任务交给我们去，我们有这个责任感去，有这个责任去做的时候，我们就会被上帝祝福，被神祝福。 Dan melalui kehidupan kita, orang lain akan melihat bahwa kita diberkati Tuhan dan mereka akan bisa menikmati 然后在 berkat yang Tuhan 别人就会看在我们的身上，我们被上帝祝福的时候，那个人也会感受到神的祝福。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， marilah kita mau menjadi berkat bagi orang. 我们要一起来成为给别人的祝福， Melalui tugas tanggung jawab yang diberikan kepada kita. 就是从我们的我们神所相信我们去做的这些事情去做。 Marilah kita mengerjakan sesuatu itu dengan tulus, jangan dengan bersungut-sungut. 我们要把某件事，我们就是用乐意的心，用责任感的心去做，不要埋怨。 Seperti Yusuf melakukan pekerjaan, dia tidak pernah bersungut-sungut. Dia Dia bertanggung jawab, dia dengan tulus. Maka dari itu Tuhan memberkati dia, Tuhan tetap menyertai dia, dan Tuhan membuat berhasil. Dan rumah orang itu diberkati oleh Tuhan. 就好像约瑟，他就是乐意的心，用责任感的心去做，然后神就祝福他，然后他就成为祝福的管道给别人。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， disinilah Tuhan memakai Yusuf untuk menjadi berkat. 神就使用了约瑟成为祝福的管道。 Dan yang kelima, 第五， yang harus Yusuf lakukan untuk mencapai suatu keberhasilan dalam hidup ketika Tuhan menyertai dia. Yang kelima, menjaga kekudusan hidup. 就是menjaga kekudusan atau kesucian hidup. 就是有一个圣洁的生活。
Ketika seisi rumah dikatakan di situ kosong, tidak ada orang, 这里说，当家里没有一个人的时候， istri Potifar merayu Yusuf. 这里说了，波提法的妻子就引诱了这个约瑟， Karena dilihat Yusuf parasnya elok, ganteng, masih muda, dan diajak tidur. 因为什么呢？因为波提法的妻子就是看见了约瑟，他就是很英俊，然后他想和他这个约瑟同亲， Yusuf 同情。 tidak mau mengambil kesempatan yang mau dia lakukan. Yusuf tidak mau mengikuti keinginan dagingnya. Maka dari itu Yusuf menjaga kekudusan karena Yusuf takut, percaya kepada Tuhan. 然后约瑟他就不听从这个主人的妻子的引诱，然后因为他为什么呢？因为他怕犯了罪。 Dan Yusuf berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan agar dia tidak jatuh ke dalam dosa perzinahan. 然后约瑟他就是相信神的话，所以他不要去犯这个罪，奸淫的罪。 Kalau kita melihat di dalam Mazmur 119 itu dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. 在诗篇119章那里有写着，一个人要如何去看顾他的这个圣洁的生活，所以直到他不能跌入在这个奸淫的罪呢？ Jadi Yusuf menjaga kekudusan hidupnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. 所以约瑟就是看顾他这个圣洁的生活，就是因为神的话。 Yusuf tidak mau melakukan kejahatan, Yusuf tidak mau melakukan dosa. 约瑟不要去做坏的事情，他不要犯罪。 Maka daripada itu Yusuf tetap teguh kepada keyakinan bahwa dia tidak mau melakukan dosa. 所以约瑟就有这样坚固的信心，他不要跌入在这个罪恶里面。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， walaupun akhirnya Yusuf harus difitnah, 虽然我们看到最后约瑟就是被诽谤， tidak apa-apa. 不要紧， Yang penting dia tidak melakukan dosa. 因为他没有去做这个罪， Dia melakukan kebenaran itu karena Tuhan. 他去行这个真理，因为上帝。 Ketika dia digoda, 当他被引诱的时候， ketika tidak ada orang di rumah itu, 当这个家里没有一个人的时候， dan ketika baju Yusuf dipegang oleh istri 然 Potifar, 后当主人的妻子拿到约瑟的衣裳的时候， Yusuf lari dari godaan walaupun dia harus meninggalkan baju. 约瑟就快快的跑出去，跑到外边出去了。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， kalau kita melihat kejatuhan manusia, 如果我们看人犯了罪的时候， bagaimana si Hawa bercakap-cakap dengan iblis. 这个夏娃怎样和这个魔鬼来谈话呢？ Si Hawa membuka diri untuk bercakap-cakap dengan iblis. 就是夏娃打开他的心门和这个魔鬼谈话， Sehingga iblis enak masuk. 直到这个魔鬼很容易进入他的这个夏娃的心， Kebenaran firman Tuhan bisa diputar balikkan. 然后这个神的真理就会容易被这个魔鬼给颠反了， Dan Hawa akhirnya terjerat oleh iblis itu. 直到这个夏娃就掉进了这个魔鬼的圈套里面。 Dan Hawa jatuh, Adam jatuh ke dalam dosa. 夏娃犯了罪，然后亚当也犯了罪， Karena dia lebih condong mendengar perkataan iblis daripada taat kepada kebenaran. 因为他们更乐意去听魔鬼的话，比听神的话。 Di sini kalau kita melihat cerita Yusuf, Yusuf tidak mau membuka diri. Tetapi Yusuf bagaimana biar dia tidak jatuh ke dalam perzinahan, ke dalam dosa, dia harus lari dari godaan.
我们看这个约瑟，他却没有打开他的心和这些就是和这个罪连在一起。他就是这里写着，他就是跑出去，跑在外面，就是要远离了这个罪恶。 Yusuf lari meninggalkan bajunya. 约瑟跑到外面，也把他的这个衣裳放在这个家里， Dan dia tidak jatuh ke dalam dosa. 所以他就不犯了罪，他不犯罪。 Jadi cara yang Yusuf lakukan untuk menjaga kekudusan bukan hanya berpegang kepada firman Tuhan, tetapi dia lari dari godaan itu. Dia tidak mau membuka diri untuk berkomunikasi dengan dosa itu. 所以为什么约瑟不能没有跌在这个罪恶里面呢？因为他就是远离这个罪，他就是不和这个不打开他的心和这个魔鬼来谈话。 Dan puncaknya, 然后最后 keberhasilan yang Tuhan rancangkan buat Yusuf, dia menjadi seorang penguasa nomor 2 di Mesir. 就是这个约瑟成为第二个在埃及的一个，他就是成为了领袖，这是第二个的领袖在这个埃及里面。 Itulah mimpi yang Tuhan berikan kepada Yusuf dan itu terjadi. 这就是神所给这个约瑟的梦，然后这个梦也实现了。 Dan memang betul, keluarga-keluarganya, abang-abangnya menyembah kepada Yusuf. 真是的，他的这个家人都来到约瑟的面前敬拜这个约瑟。 Tuhan mempunyai suatu rencana yang indah yang harus kita lalui, mungkin melalui masalah kita, rumah tangga kita. 神有美好的计划在我们的身上，可能从我们的这个问题上，或者在我们的家里。 Melalui proses yang panjang, apakah iman kita tetap teguh kepada Tuhan, keyakinan kita tetap teguh kepada Tuhan, 或者经过了这个很长的过程，是否我们的信心还那么的坚定坚固在于神呢？ atau ketika masalah itu datang kepada kita dan kita langsung menyerah dan meninggalkan Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. 或者当这个问题来临的时候，来到我们的身上的时候，我们就远离了神，我们就责怪了神了吗？ Bapak Ibu yang saya kasihan Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， marilah kita belajar dari kehidupan Yusuf. 我们要一起来学习从这个约瑟的生活。 Ketika dia menghadapi suatu proses yang panjang selama 13 tahun, 当他面对了这个13年的这个不好过的过程的时候， dan melalui proses itu Tuhan memberkati dia bukan hanya untuk keluarganya, tetapi untuk bangsa Mesir itu sendiri. 在这个13年的过程，上帝就造了新的这个约瑟，成为一个领袖，成为了一个好的榜样。 Bayangkan kalau kita melihat kelanjutannya itu kelaparan selama 7 tahun. 我们看，如果我们在下半节的话，我们再看那边有7年的饥饿。 Selama 7 tahun itu bukan singkat Bapak Ibu. 7年不是很短的时间。 Sedangkan COVID yang sudah 2 tahun ini menderitanya luar biasa 我们看 kita. 这个疫情2年都已经让我们很痛苦了， Dan dunia belum sanggup, 然后这个世界还没有这个能力， baik dari segi ekonomi, bahkan banyak perusahaan-perusahaan, banyak pengusaha-pengusaha yang bangkrut karena pandemi ini. 从经济方面或者这些商业人呢，他们也是有些人也是倒闭，因为这个疫情的关系。 Ini baru 2 tahun, 这还2年， belum 7 tahun. 还没7年。 Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， luar biasa. 这个是很特别。 Tapi Tuhan merancang Yusuf untuk sesuatu hal yang luar biasa. 但是神在约瑟的身上有一个美好的计划。 Tuhan memakai Yusuf untuk memelihara kehidupan bangsa Israel. 神在约瑟的身上就是要叫约瑟看顾这些以色列的国， Karena Tuhan tahu Yusuf sanggup melalui proses itu. 因为神相信约瑟他是可以，他是能去经历过这个过程的。 Dan Tuhan juga tahu kehidupan kita pasti bisa melalui proses itu. 然后也是一样的，神也知道我们也可以，也是能度过这些困难的。 Mari kita jangan pernah meninggalkan iman kita kepada Tuhan.
我们要一起来到神的面前，不要远离我们的神。 Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini kita bisa diberkati melalui kisah Yusuf di dalam. 希望今天早上的信息从夜色的身上，我们可以学习，我们可以被祝福。 Tuhan mau kita menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. 神要我们成为一个领袖， Karena hingga saat ini belum ada pemimpin kita seorang Kristen, khususnya presiden ya untuk Indonesia. Belum pernah. 因为我们还没有看见过，就是基督教的总统 Tetapi 在印尼。 saya yakin suatu saat Tuhan akan memberkati dan memakai orang-orang kita. 但是我相信，总有一天神会使用他的儿女们，就是成为这个印尼的领袖， menjadi pemimpin bangsa kita ini. 成为印尼总统，成为领袖。 Amin Bapak Ibu. 阿门。 Mari kita berdoa. 我们一起来祷告。 Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman. Biarlah melalui kebenaran firman ini kami dapat belajar seperti Yusuf, di mana melalui proses yang panjang selama 13 tahun dia harus lalui Tuhan dengan penuh penderita, jeritan yang dia tanggung. Tetapi Tuhan memiliki suatu misi yang luar biasa terhadap dia. Kami akan percaya Tuhan punya rencana dalam hidup kami. Melalui masalah COVID-19 ini Tuhan, kami akan percaya melalui proses ini Tuhan mau agar kami tetap mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Tidak meninggalkan Engkau, tapi kami percaya melalui semua ini Tuhan punya rencana yang indah buat seluruh dunia. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semua, berkati sidang jemaat Tuhan, baik yang ada di rumah juga Tuhan berkati. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, 亲爱的弟兄姐妹们， mari kita membuka Alkitab kita. 我们来打开我们的圣经， 1 Korintus pasal yang ke-11, 哥林多前书第11章 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-29. 23到29节。 Saya akan membacakan buat kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari kita diam sejenak, kita mengoreksi hati dan pikiran kita. 我们细察我们的自己。 Terima kasih ya Tuhan. Pada saat siang hari ini kami bersyukur di hadapan, di mana Engkau telah mati menebus setiap kesalahan kami, pelanggaran kami. Dengan tubuh-Mu, dengan darah-Mu yang Kau curahkan untuk mengangkat kami dari lumpur dosa itu, untuk membebaskan kami dari kuasa-Mu. Engkau menyelamatkan kami ya Tuhan. Pada saat siang hari ini kami memperingati di mana Engkau melakukan perjamuan itu Tuhan. Dan saat ini kami mau datang untuk menerima itu Bapa.
Maka daripada itu Tuhan, kudus sucikan hati pikiran kami. Ampuni dosa kesalahan kami. Ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari sidang jemaat saya undang untuk bangkit diri. Untuk Pak Apriyadi dan Ibu Nesa. Kita angkat pujian. Mulai tentang susu. Iso ke Pada kaki salibmu. ya bisa. Tuhanku berlindung, air hayat Golgota, pancara yang agung. Salibmu, 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 salibmu yang muliakan hingga dalam surga. Ada berhenti. Salibmu, 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 salibmu yang kuliakan hingga dalam surga. Ada perhentian. Bapak Ibu, mari kita mengangkat roti. Pada waktu malam, Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah tubuhmu. Mari kita makan. Sesudah itu, ia mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya dan menjadi peringatan akan aku. Mari kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat siang hari ini, kami sudah melakukan perjamuan kudus. Kami akan percaya Tuhan memberkati kami, memberi damai sejahtera di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saja kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita angkat pujian kecaplah dan bihala. Kita undang Pak Silaim memimpin kita dalam doa persembahannya.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pada hari ini kami bersyukur, berikan kami waktu dan kesempatan untuk boleh bersama-sama beribadah. Serta dengan seluruh jemaat-Mu, seberapapun kami yang ada di dalam rumah Tuhan pada hari ini, kami boleh bersama-sama memuji Tuhan. Kami boleh bersama-sama belajar mendengar akan renungan firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Biarlah hati kami, pikiran kami semua diperbaharui oleh Tuhan, dan kami menjadi saksi Kristus di dalam dunia ini. Terima kasih berkati ibadah kami pada hari ini, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah berkat turun di dalam ibadah kami pada saat dan hari ini. Bapa di surga, Bapa di surga, pergumulan kami gereja Tuhan yang ada di tempat ini, biarlah Engkau yang akan menolong dan campur tangan. Tidak banyak pergumulan yang Tuhan yang ada di dalam gereja-Mu, bergumul untuk rencana pembangunan, bergumul untuk seluruh jemaat Tuhan, bergumul untuk setiap ibadah-ibadah yang ada di dalam pelayanan gereja Presbyterian di tempat ini. Dalam mana kami rindu Tuhan Yesus, di saat dan waktunya nanti kami semua jemaat Tuhan boleh hadir di tempat ini, boleh bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan, dan boleh melaksanakan setiap jadwal-jadwal ibadah yang sudah ada ya Bapa di surga. Bagaimana dengan waktu-waktu yang dulu Bapa di surga, itu doa dan pergumulan kami dan permohonan kami kepada Tuhan pada hari ini. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati. Kami bersyukur, kami bersyukur dan berdoa Tuhan atas segala berkat Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Jika pada saat ini Tuhan, kami boleh melihat dan mendengar Tuhan Yesus. Dan kabar baik bahwa virus corona sudah semakin berkurang dan berkurang. Kami rindu dan berdoa kepada Tuhan. Biarlah virus corona itu dengan benar-benar dilenyapkan oleh Tuhan. Dijauhkan, disingkirkan oleh Tuhan dari muka bumi ini, dari Indonesia ini, dari Pulau Batam ini, Bapa di surga. Biarlah virus corona itu menjauh, Bapa di surga, sehingga perekonomian kembali boleh bergeliat, lapangan pekerjaan boleh kembali dibuka, ibadah-ibadah boleh kembali terlaksana, boleh berkumpul dan beribadah di tempat-tempat ibadah. Semuanya Tuhan Yesus, biarlah Engkau tolong Tuhan, supaya perekonomian dunia ini, Indonesia ini boleh berdiri kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga bersyukur Bapa di surga, biarlah pemimpin kami Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden, demikian juga para menterinya Tuhan Yesus, Engkau tolong, berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan ya Bapa di surga, untuk memimpin negeri ini, untuk memutuskan segala sesuatu untuk bangsa kami, bangsa Indonesia yang besar ini Tuhan. Biarlah Engkau yang akan menolong, biarlah Engkau yang akan memberkati para pemimpin kami, berikan kekuatan dan kesehatan untuk para pemimpin kami, terutama untuk Bapak Presiden dan Wakil Presidennya, Bapak di surga, mereka boleh memimpin negeri ini dalam masa jabatan yang Tuhan telah percayakan kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini. Berapapun kami sedang jemaat Tuhan yang telah beribadah pada hari ini, demikian juga jemaat Tuhan yang melalui online, mereka juga ikut serta beribadah ya Bapa di surga, walaupun mereka dari tempat mereka masing-masing. Biarlah Engkau yang akan menolong Tuhan Yesus, memberikan semangat yang baru, ada kerinduan di dalam setiap hati kami. Iman kami walaupun pada saat ini dalam keadaan terkendala ya Bapa di surga di dalam beribadah, tetapi iman kami tetap senantiasa semangat dan semangat dan memuliakan Tuhan. Terima kasih. Demikian juga pada hari ini kami sudah melakukan perjamuan kudus untuk memperingati segala perjuangan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Biarlah kami semakin memaknai dan merenungkan arti daripada pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib di dalam hati bahwa kami harus senantiasa memuji dan memuliakan Tuhan dan memberikan waktu kami untuk semakin dekat kepada Tuhan, untuk membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, sebentar kami akan memberikan persembahan kami untuk pekerjaan Tuhan. Apapun bentuk persembahan yang akan kami persembahkan, baik secara langsung di gereja Tuhan pada saat ini, demikian juga saudara-saudara kami yang dari rumah yang melakukan ibadah pada hari ini, saat mereka akan mempersembahkan persembahan mereka, biarlah Engkau yang akan menolong dan memberkati setiap persembahan kami. Biarlah Engkau akan memberkati yang apa yang sudah kami persembahkan Tuhan secara persembahan untuk mengajukan pekerjaan Tuhan, untuk mengajukan pelayanan, kiraan pelayanan gereja Presbyterian yang ada di Pelita Tuhan. Dan kami semua jemaat Tuhan yang berkorban dan memberikan persembahan pada hari ini diberkati oleh Tuhan. Bahkan yang memberikan persembahannya, Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih.
setiap hamba-hamba Tuhan yang telah bertugas pada hari ini, biarlah Tuhan Yesus Engkau memberkati mereka, dan Tuhan akan memanggil lagi dia dan waktu yang sangat lain dengan lebih luar biasa lagi Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tinggal dua sahabat kami yang kurang sempurna, biarlah Tuhan Yesus yang akan menyempurnakannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan doa ini. Amin. Amin. Ya, persilakan petugas, kita angkat pujian kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Kita percaya Allah yang memelihara kita selama-lamanya. Amin, saudara. Baik, saudara, ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kita tetap ibadah online dan ibadah onsite di gereja maupun di Zoom tetap kita lakukan sesuai seperti hari ini, di mana kita sudah open ya 75% untuk jemaat yang ingin hadir bersama dengan kita, tapi tetap kita batasin dan tetap jalankan prokes karena kita melihat bahwa COVID-19 semakin hari sudah semakin turun. Ini luar biasa pekerjaan Tuhan di dalam pekerjaan Dia. Kita bersyukur dan melalui COVID-19 ini kita juga belajar untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Karena tanpa doa, tanpa membaca firman Tuhan tidak mungkin kita bisa melewatinya. Amin, saudara. Dan yang kedua, saudara, untuk doa piston malam kita juga tetap lakukan seperti biasa pada pukul 7 malam di tempat ini setiap hari Selasa malam ya. Bagi saudara yang punya pergumulan yang ingin didoakan ataupun kita bersama-sama datang di gereja ini untuk mendoakan untuk misi dan visi gereja, pekerjaan gereja kita ini, kita datang bersama, kita bersehati, kita berdoa untuk gereja kita dan untuk pergumulan saudara-saudari. Dan yang ketiga, saudara, kita juga untuk persembahan perpuluhan, persembahan umum dan yang lain-lainnya, saudara yang berada di rumah bisa melalui transfer ke rekening gereja ya. Dan juga laporannya sudah saya kirimkan di WA group, saudara bisa lihat. Jika ada kesalahan, saudara bisa koreksi sendiri dan kasih tahu ke saya bahwa ada yang kesalahan di persembahan ya. Dan untuk yang keempat, saudara, bulan 12 nanti ya, bulan depan tanggal 23 Desember ada satu pasangan yang akan menikah, yaitu saudara Among dan saudari Gita Kelly ya. Hari ini ada datang pada hari ini. Nah, kita bersama-sama kita mendoakan bersama untuk mereka, untuk pernikahan mereka, sehingga bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, untuk segala keperluan yang dibutuhkan juga Tuhan berkati, Tuhan cukupkan. Dan untuk yang terakhir, saudara, tidak terasa sekarang sudah masuk ke dalam bulan November ya, dan bulan depan sudah masuk Desember, saudara, yaitu udah mau Natalan ya. Dan Natal kita pada tahun ini kita tetap mengadakan Natal di tanggal 25 Desember. Dan bagi saudara yang tergerak ingin memberikan persembahan Natal, saudara bisa melalui transfer ataupun minggu depan kita akan menyediakan amplop persembahan Natal. Bagi saudara yang tergerak ingin memberikan persembahan Natal, kita persilakan karena kita tidak ada menggalang dana ya untuk acara-acara yang seperti tahun sebelumnya, yaitu ada dekorasi segala macam. Tapi kita usahakan semaksimal kita dengan dana yang sudah tersedia kita dekor apa adanya. Ya, bagi saudara yang tergerak, saudara bisa memberikan persembahan Natal melalui transfer ke rekening gereja ataupun langsung minggu depan kita akan persiapkan amplopnya untuk kita semua. Mari saudara, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami
Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Mari kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mari arahkan hati dan pikiran kita. Kita mau menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus yang menyelamatkan kita, melalui persekutuan Roh Kudus yang menyertai hidup kita, mulai saat sekarang sampai Kristus datang kali yang kedua, menjemput kita orang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, ambil saat teduh. Sama hari Minggu Tuhan Yesus memberkati kita.